Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Zubir bin Ismail selaku pensyarah untuk subjek BMCO 3106 subjek kritikan dalam sastra. Jadi pada pagi yang indah ini insya-Allah saya akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Analisis Teori Rasa Fenomenologi di dalam novel Tirani karya Bib Sabariah. Pengenalan, novel merupakan sebuah karya fiksyen yang panjang yang mempunyai pelbagai jenis genre seperti seram, thriller, romantik, politik dan sebagainya. Novel juga mempunyai beberapa komponen utama seperti watak, latar, plot dan unsur-unsur fiksyen yang lain. Kebiasaannya, cerita di dalam novel mengandungi konflik ataupun permasalahan, percubaan menyelesaikan konflik, puncak ataupun klimaks dan peleraian. Dan novel juga mengandungi lebih daripada 50,000 patah perkataan. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti kewujudan rasa suka, duka dan benci yang terdapat di dalam novel Tirani karya Bib Sabariah. Objektif kajian yang kedua adalah untuk menganalisis rasa suka, duka dan benci yang terdapat di dalam novel Tirani karya Bib Sabariah. Kepentingan kajian. Pengkaji berpendapat bahawa kajian ini penting untuk mengisi kelompangan yang terdapat pada kajian-kajian lepas dan seterusnya untuk memperbanyakkan lagi kajian berkaitan teori rasa fenomenologi yang melibatkan novel-novel tempatan. Kaedah kajian, pengkaji telah menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah analisis teks. Di mana kaedah kepustakaan, pengkaji telah menggunakan internet untuk membuat rujukan dan mencari maklumat tambahan, manakala kaedah analisis teks, pengkaji telah menggunakan novel Tirani itu sendiri untuk mendapatkan data dan mentafsir data daripadanya. Bahan kajian. Pengkaji telah menggunakan novel Tirani sebagai bahan kajian yang utama dan penulis untuk novel tersebut merupakan Bib Sabariah atau nama sebenar beliau adalah Bibi Sabariah binti Haji Abang Awet yang mana beliau lahir di Kampung Pusu, Saribas, Betong, Sarawak. Beliau juga dikenali dengan gelaran penulis bumi penyalang dan Bib Sabariah ini mula aktif dalam bidang penulisan karya kreatif pada tahun 1999 dalam pelbagai genre cerpen seperti puisi, dalam pelbagai genre seperti cerpen, puisi serta rencana kritikan sastra. Novel ini mengandungi 24 bab keseluruhannya dan mengandungi 350 halaman. Diterbitkan pada tahun 2015 dan novel ini merupakan novel komponen sastra Komsas dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Seterusnya, justifikasi bahan kajian. Apa yang menarik pengkaji untuk menggunakan novel ini adalah yang pertama, kerana novel ini mempunyai pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam hidup. Dan yang kedua adalah penulis novel sering menyelipkan pelbagai unsur kebudayaan masyarakat Sarawak di dalam novelnya. Jadi sedikit kita dapat melihat atau mempelajari mengenai budaya masyarakat etnik Sarawak ini sendiri. Teori rasa fenomenologi diperkenalkan oleh Suhaimi Abdul Aziz pada tahun 1988 merupakan hasil daripada gabungan daripada teori Devani dan teori estetika, yang mana teori rasa fenomenologi ini bertujuan untuk menghasilkan nilai estetika yang terdapat dalam sesebuah karya atau penulisan. Dan terdapat 7 rasa iaitu rasa dahsyat, rasa gembira, rasa kagum, rasa duka, rasa berang, rasa cinta dan rasa benci. Namun pengkaji hanya mengahadkan kepada 3 rasa sahaja di dalam kajian ini iaitu rasa duka, rasa berang dan rasa cinta. Kita pergi kepada analisis dapatan kajian. Untuk analisis dapatan kajian yang pertama iaitu rasa cinta. Diambil pada halaman 181, Aiman menyorot wajah gelisah Zahid. Dia terlalu sayang akan Wahidah. Mana mungkin dia lari daripadanya. Jadi perasaan cinta bermaksud perasaan berahi yang melibatkan perasaan asyik, kasih dan sayang antara seorang lelaki dan perempuan. Jadi pada ayat dia terlalu sayang akan Wahidah itu sudah menunjukkan perasaan rindu Zahid terhadap tunangnya Wahidah. Dan terdapat juga penggunaan leksikal sayang yang digunakan apabila seseorang menaruh rasa kasih atau rasa cinta kepada orang yang dicintainya. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Zahid sememangnya cinta akan Wahidah apabila beliau sendiri menggunakan leksikal sayang tersebut. Seterusnya kita pergi pada rasa berang. Diambil pada halaman 3. Kamu masuk ke neraka, jerit Wahidah geram.
Berang merupakan perasaan marah yang teramat sangat, di mana ayat kamu masuk ke neraka itu sendiri sudah jelas menunjukkan kemahiran Wahidah terhadap rakan sekelasnya yang sering mengejeknya. Dan leksikal neraka itu sendiri sebenarnya dari sudut perspektif Islaminya bermaksud tempat orang yang berdosa diseksa, manakala leksikal neraka juga membawa maksud tempat yang penuh dengan siksaan, kesusahan dan bencana. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Wahidah sememangnya sangat marah akan rakannya yang sering mengejeknya, sehingga berharap agar rakan mereka dimasukkan ke neraka ini, mana neraka ini sendiri tempat yang buruk. Seterusnya adalah rasa duka, diambil pada halaman 45. Dari kejauhan, Wahidah nampak tangan mereka yang tersayang melambai di antara kepungan dinding kaca setelah melalui kaunter imigresen terakhir. Wahidah melihat ibunya menyeka air mata. Ketika duduk di ruang menunggu pada terminal terakhir, Wahidah membiarkan hatinya dijentik sedih sebahunya. Perasaannya berbaur, namun dia pasrah dan bertawakal. Jadi duka merupakan perasaan susah hati atau sedih hati. Dalam ayat ini, Wahidah melihat ibunya menyeka air mata menunjukkan kesedihan seorang ibu apabila berpisah dengan anaknya. Wahidah juga turut menunjukkan perasaan sedihnya pada ayat Wahidah membiarkan hatinya dijentik sedih semahunya. Jadi di sini kita dapat lihat kesedihan yang dirasai oleh seorang ibu dan anak apabila ingin berpisah jauh dengan anak sesama mereka. Rumusan, pengkaji telah mencapai dua objektif kajian yang telah ditetapkan. Selain daripada rasa berang, cinta dan duka, sebenarnya terdapat pelbagai lagi rasa yang lain yang boleh didapati di dalam novel tirani ini. Penggunaan nilai-nilai estetika di dalam penulisan karya sebenarnya amatlah penting untuk merangsang emosi pembaca serta menarik minat pembaca. Sebelum saya akhiri pembentangan saya pada pagi ini, suka untuk saya petik kata-kata dalam novel tirani tersebut yang sememangnya memberi kesan kepada saya. Kecantikan ialah tirani yang berumur pendek. Yang mana ayat ini membawa maksud kecantikan merupakan sesuatu yang bersifat estetik, bersifat sementara. Namun manusia sanggup untuk melakukan apa sahaja untuk mendapatkan kecantikan yang sementara tersebut, walaupun dengan cara menyakiti diri mereka sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.